Okey, boleh Boleh. Kita mula dulu Dah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 7. Okeylah. Okey, sebab kita pun tak ramai sebenarnya. Okey, boleh So ada apa-apa tolong tanya tolong respon. Saya nak dengar suara tau. Kenapa saya buat Google Meet? Salah satu saya nak dengar respon. Okey? Saya jarang buat Google Meet ni. Saya tahu mungkin pelajar akan bercerita tentang apa masalah data dan sebagainya. Okey? So saya harap intro dulu dia pergi situ pula dah. Kita punya jadual tu, okey, kelas kita, saya bagilah sikit penerangan supaya awak jelas. Okey, kelas kita mana ni? Okey, 1K hari Ahad dengan uh, hari mana satu lagi? Hari Selasa. Okey, 1S hari Senin dengan hari Rabu. Okey. Saya sebenarnya dalam perancangan. Okey, dalam perancangan saya nak gabung. Okey, saya nak gabung kelas. Maknanya saya mengajar 1S dengan 1K. Okey, contohlah kalau saya contoh 1S besok. Okey. Besok yang dua masa. 1K hari ni. Okey. Kalau kelas saya ni saya buat esok di waktu kelas 1S. Boleh tak? Ataupun kita buat di luar jadual. Bagi saya awak kena faham Bagi saya PDPR ni fleksibel. Maknanya kita boleh buat, kita tak semestinya buat pada waktu kita tu. Contohlah kelas 7.30. Okey, kelas 7.30 boleh dengar dulu Respon kalau tak dengar ke apa jangan senyap je, pisang saya nanti. Okey, mana suara say hi sikit. Okey. Jadi saya harap yang penting awak respon lah. Okey. Sebab saya tengok yang hari tu muka-muka sama je. Macam Sebau, Hatan, apa ni, Jiajing, Syahira. Muka-muka sama je yang respon pada saya kan. Saya bimbang pada rakan-rakan awak yang langsung tak respon tu. So awak kena cuba tarik dia orang. Okey. Okey. Baik, so untuk kita buat benda ni, untuk PDPR ni kita fleksibel. Okey, kalau awak rasa kalau kelas kita pagi tu, tak nak buat pagi, nak buat malam. Itu sebab tu itu saya survey. Saya dalam proses kita nak gabung tau. Kita nak gabung kelas. Jadi kita tak adalah saya ngajar dua kali. Sama-sama tingkatan satu. Tentulah saya ngajar kelas awak dengan satu S. Benda sama je. Ataupun kalau saya tak buat live, saya tak gabung, kalau saya tak buat live, saya akan bagi video, betul tak? Sama je. So saya akan sedaya upaya, saya akan bagi video saya lah. Melainkan saya ada kekangan waktu, saya bagi video kawan saya. Yang penting saya nak, bila saya bagi video, ni saya pesanan saya bila saya bagi video, awak kena tengok habis lah. Kalau contoh lah, kelas awak pukul 11 kan, 11.20. Okay, saya pun bagilah link 11.20 tu, link video kan. Saya bagi link video, saya bagi link quiz dan link kehadiran. Okey, janganlah terus klik kehadiran tu. Awak tengok video tu dulu. Tengok video tu dulu sampai habis. Kalau video tu 15 minit, tengok dulu. Fahamkan dulu dalam video tu, baru jawab quiz. Okey, apa yang saya perhatikan pelajar-pelajar buat, tak sampai 2 minit, saya hantar link tu pukul 11.30, 11.30, 11.32 awak dah hantar kehadiran dengan latihan tu. Tu silap tu. Maknanya awak tak tengok pun video tu. Video tu saya mengajar. Saya takkanlah saya nak buat Google Meet hari-hari. Saya tahu nanti awak akan masalah data. Okey. Boleh Faham Faham? Faham anak-anak? Mana suara awak ni? Saya popok seorang. Smart Link ni siapa Faham. Syukri. Smart Link ni siapa? Smart Link ni. Syahira? Oh, Syahira. Okey. Jelas Baik. So, hari ni kita nak cerita tentang lakaran pictorial. Okey, mana slide saya ni? Okay. Pinkan saya Okey. Boleh nampak
Okey. Baik. Lakaran pictorial. Okey, anak-anak kena ingat, bila sebut cerita tentang lakaran ni, ini adalah topik yang paling penting lah dalam RBT. Boleh katakan dalam RBT, topik yang sangat penting. Kalau di awal bab hari tu, awak dah belajar masa buat objek asas. Lakaran itu lakaran yang awak dah buat kan, lakaran objek asas. Okey, yang ini kita lebih detail. Yang mana lakaran pictorial ni, awak akan guna pakai sampai awak tingkatan 3. Okey, dan setiap bab nanti kita bila masuk aplikasi teknologi, lepas ni kita ada aplikasi teknologi, untuk tahun ni kita ada apa nama ni, fashion dengan fotografি. Kita akan aplikasikan lakaran. Begitu juga tahun depan, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Baik. So, apa itu lakaran pictorial? So, dalam lakaran pictorial ni, inilah kita akan belajar dalam lakaran pictorial. Okey, yang pertama kita nak tahu peranan. Peranan lah. Lain, orang nak lain dia keluar. Okey, yang pertama, apa itu lakaran? Yang kedua, kita nak tengok peranan lakaran. Apa peranan lakaran? Apa pentingnya lakaran ni? Itu kena tahu. Okay. Yang kedua, teknik lakaran. Macam mana kita nak buat lakaran? Hari tu awak dah belajar lakaran asas tu, awak belajar gitu je. Ini kita nak belajar betul-betul punya teknik. Macam mana nak lakar bulat, macam mana nak lakar petak. Ini kena buat tau. Ini kena buat amali. Kalau saya tunjuk kat sini, awak kena buat di sana dan hantar pada saya. Nanti yang ini. Bukan hanya sekadar jawab soalan dan awak kena tahu. Kena ada pensel, kena ada dan sebagainya. Okey. Lepas tu awak kena buat, tengok, menghasilkan lakaran asas. Ni saya kata ni. Lepas tu bila dah belajar teknik tu, kita akan hasilkan lakaran 3D. 3D. Okey, dan lepas tu kita 4.14, kita nak pilih lakaran terbaik. Berdasarkan apa? Elemen reka bentuk. Lepas tu kita nak nilai dan kita nak candarkan penambahbaitan. Ini yang kita akan belajar dalam bab inilah. Okey, so saya kalau boleh, bab ini saya nak habiskan dalam masa mungkin 2 minggu. Okey, 2 minggu ataupun 3 minggu. Okey, mungkin bab-bab lakaran tu dia susah sikit. Awak kena lukis, awak kena buat. Saya pun kena tunjuk. Saya tak boleh tunjuk slide je. Yang nanti lakaran saya akan tunjuk. Hari ni teori je. Hari ni teori. Okey. Boleh Baik. Apa itu lakaran? Apa itu lakaran? Ni awak tengok gambar kat sebelah. Nampak Boleh nampak Okey. Ni. Lakaran ni apa itu lakaran? Okay. Secara amnya dia adalah gambaran kasar. Kalau awak pun, kita ambil contoh awak nak pergi mana? Awak tanya jalan pun, orang akan lakar. Bang. Awak ada minum air kedai kopi kan? Bang. Minum air dulu. Awak minum air kedai kopi kan? Tengok dah tumbuh. Boleh tanya jalan tak? Macam mana jalan nak pergi Seri Bunian Orang tu luar Pontian. Mesti awak lakar. Kalau dia tak faham kan? So, sama juga. Bila lembut lakaran ni, lakaran pictorial, adalah gambaran kasar. Gambaran kasar apa? Tentang objek sebenar. Ataupun bayangan lah. Maknanya kalau contoh, tengok gambar kat sebelah ni, dia nak buat produk kamera. Inilah dia buat gambaran. Macam mana bentuk tu. Lakar. Maknanya secara amnya awak nampak, bentuknya macam ni. Ataupun awak nak buat rumah, awak lakar dulu. Macam ni, pintu kat sini, ni kat sini. Itu maksud dia gambaran kasar. Tu saya highlight tu, keyword dia apa? Gambaran kasar. Gambaran kasar. Okay. Boleh setakat ni? Okay. Macam mana? Melalui 3 pandangan. Ada 3 pandangan. Apa dia? Pandangan pelan. Okey. Pandangan pelan ni pandangan atas. Okey, pandangan pelan tu nama dia. Dah left. Kenapa tu? Okey, pandangan pelan. Pandangan atas. Nanti kita tengok macam mana. Okey, yang kedua kita ada pandangan sisi. Dan yang ketiga kita ada pandangan hadapan. Maknanya awak ada objek tu. Okey. Objek tu. Pandangan hadapan, pandangan atas, pandangan sisi. Nanti dia panggil 3D. Saya tak ada pula model 3D kat rumah ni.
Okey, nanti hari saya akan tunjuk 3D Ha. Okey. Macam mana 3D? Sekejap. Okey. Okey, tadi saya kata uh, new Okey, saya tulislah bentuk yang basic. Okey, ini yang dikatakan apa nama ni? 3D. Okey, maknanya dia ada pandangan atas. Okey. Saya besarkan sikit. Ini contoh bentuk kuboid lah. Okey. Kalau kita dirikan dia pun okey. Maknanya awak tengok dari secara kasar, ni 3D ni. Awak tengok kalau ini bentuk kuboid kan? Betul? Nampak bentuk kuboid. Bila awak tengok, saya zoom sikit. Okey. Boleh. Okey, ini bentuk kuboid. Mana awak tengok pandangan hadapan nampak kotak. Pandangan sisi sisi dia pun nampak petak. Betul? Pandangan atas nampak petak. Segi empat sama tengok pandangan atas. Itu tadi dia kata tadi. Maksud tadi apa nama ni? Tiga pandangan tadi awak kena faham. Pandangan atas pula. Okey, pandangan dia duduk macam ni. Ini tebal sangat pula. Okey, pandangan atas. Dia kata dia macam tu Okey, pandangan atas. Okey. Boleh nampak Okey, pandangan hadapan. Okey. Dan okey. Dan pandangan sisi. Dia macam ni. Itu maksud tiga pandangan tadi. Kalau awak tengok objek ni. Okey. Yang ini pandangan atas. Okey. Kalau boleh saya warnakan. Okey, ini pandangan atas. Okey, yang ini pandangan hadapan. Okey, yang merah ni pandangan sisi. Okey. Nampak tak? Okey, itu atas. Okey, ini hadapan. Ini sisi. Okey. Boleh Boleh sangat ni, boleh? Faham tak maksud tiga dimensi? Bila ini dua dimensi. Apa maksud dua dimensi? Dua dimensi ni dia dapat dua je. Ni dia dapat kalau awak tengok ni, ini dua dimensi sebelah kiri ni ini dua dimensi. Okey. Dua dimensi ni ni dua dimensi Dua dimensi. Okey. Kalau besar dah pula. Jelas tak? Jelas tak? Nak nampak tak? Nampak tak? Payah betul nak dengar suara orang ni. Boleh. Boleh? Faham? Tak nak dengar suara. Dua dimensi. Yang ni tiga dimensi. Okey, itu maksud dia. Dua dimensi ni dia nampak dua je lah. Dia nampak dua tu apa? Kalau yang ni panjang dan lebar. Kalau pandangan atas lah. Panjang dengan lebar pula dah. Betul lah. Kalau kita tengok. Kalau awak tengok dari atas. Nampak? Awak nampak lebar. Dalam dengan lebar. Kalau awak tengok dari hadapan. Awak dapat tinggi. Ni tinggi ni. Kan? Daripada sini ke sini tu tinggi. Dari atas ke bawah ni tinggi. Dan dalam. Dalam tu maksudnya awak nampak belah dalam lah.
Apa masuk belah dalam tu bang, kak, bang. Yang dalam ni awak nampak yang dia ke dalam ni. Okey? Dia masuk dalam tu. Okay, kalau nanti saya nanti kita lukis awak nampak lah. Semua saya nak ceritanya. Ini konsep 3D. Inilah benda awak kena lukis. Ini bentuk asas. Yang awak kena lukis lepas ni, objek-objek yang produk awak lah. Kalau elektrik, kalau ni. Okay. Baik. Okay, boleh Okay, tadi. Okay, gambaran kasar. Okay, ini tadi. Pandangan atas, hadapan dan sisi. Okay. Okay. Yang kedua. Okay, seterusnya alatan. Alatan. Okay. Apa yang perlu awak buat? Apa yang perlu awak buat? Apa yang perlu ada adalah alatan. Okay, yang pertama mestilah pensel lah. Sebab tu kalau pensel, kalau ikutkan, saya tak ingat. Hari tu dalam koperasi ada jual tak? Dalam jurang koperasi ada masuk tak? Okay. Tapi untuk yang ini, okay, untuk ini adalah jenis-jenis pensel. Okay. Kalau awak biasa dengan 2B, betul? Awak biasa dengan 2B. Okay, nampak. Dua dimensi tidak boleh digenggam. Faham? Okey, betul. Dua dimensi tak boleh genggam. Okey. Boleh respon suara-suara. Chat kadang saya tak perasan. Respon je. Barulah nampak dua hala, dik. Ini saya cakap suara pom-pom. Okey. Baik, pensel. Okey, banyak pensel. Ini pensel. Awak tengok ni daripada 9H. Okey, daripada 9H. Okey, daripada sekejap Aduh. Tak ada bateri. Okey, tak apa. Okey. Daripada 9H, okey. Mana tadi? Okey, daripada 9H sampailah 9B. Awak biasa dengar 2B je. Awak biasa dengar 2B je. Betul tak? 2B, 2H kalau awak biasa dengar kan. Okey. Nampak? Bezanya adalah dia dari segi dia punya kehitaman lah. Nampak? Bil pula dah. B tu maksud dia bold. Bold tu tebal lah. H tu hard. Dia hard, bila hard, dia punya mata dia kasar. Ni mata ni maksud dia. Ni maksud dia ni. Bold tu maksudnya kalau tengok pensel 2B awak tu, lagi besar B dia tu, lagi besar dia, lagi tebal lah. Sebab tu awak kena ada, kalau awak ada 2-3 pensel, awak akan nampak lah. Okay, ni jenis dia. Kita tak adalah nak suruh beli semua ni. Okay, ni nampak dari segi kehitaman dan sebagainya. So, untuk kerja-kerja lakaran awak ni, kalau boleh, kalau tak ada kekangan, awak carilah pensel 2 jenis saja. Okay, 2B dan juga 4B. Maknanya 2B mana? 2B. Ni kita nak pakai yang 2B. Okay, dan juga 4B. Ada beza nanti. Satu lagi kalau ada, kalau boleh 2H. Kenapa saya nak pakai 2H? Nanti saya akan bagi tahu. Okay, 2H tu dia untuk garis panduan. Bila kita melakar ni kan, sebelum kita tekan, dipanggil garis panduan. Okay. Boleh guys? Boleh guys? Boleh. Susahnya nak dengar suara awak. Ini saya malas buat Google Meet ni. Baik saya buat live YouTube. Anak-anak ni susah lah nak respon ni. Bukan habis data pun. Boleh. Boleh. Syukri ni siapa? Syukri Syukri. Boleh. Nice ni siapa nama Nice ni? Boleh tak tulis nama betul?
Mizan dulu, Mizan. Mizan mana ni? Mizan Aku lah. yang badan besar. Aku pula pandai besar. Sebab tu orang suruh tu letak gambar-gambar sendiri. Aduh, awak ni. Tak apalah. As long as awak datang, awak hadir tu dah bagus lah. Okay, kita tepuk tangan kepada yang hadir. Okay, baik. Tak apa, nanti kehadiran. Lepas habis kelas ni, baru saya akan bagi link quiz. Okay, untuk latihan dan juga kehadiran ni. Okay, tak apa. Sikit je, kita buat sikit je hari ni. Okay, alatan. Inilah, pensel. Okay, ni awak kena tahu je ni, pensel. Okay. Dia kata pensel dikelaskan mengikut teknik melakar. Bila kita melakar ni, dia ada teknik-teknik dia. Biasanya huruf B, saya dah cerita tadi kan. Huruf B menerangkan ketebalan, bold. Bold. Okay. Huruf H, hard. Hardness pula dah. Dia punya kekerasan. Okay, menerangkan kekerasan bahan dia itulah. Okay. Boleh Okay, sementara angka huruf U meningkatkan angka itu, ini huraian je ni saya dah cerita tadi. Sementara angka tu dia cerita tentang apa? Ketebalan dia lah. 2B, 2, 6B, lagi besar, lagi banyak B, lagi banyak tebal. Lagi banyak H, lagi banyak keras. Biasanya yang hard ni dia guna untuk garis panduan, yang B kita guna untuk garis objek. Okey. Boleh misalnya 2H lebih keras daripada 2H lebih keras daripada H. 2B lebih lembut daripada B. Macam itulah. Okey. Baik, itu pensel. Okey, dapat? Dapat Okey. Boleh? Boleh? Hari ni kita masuk sikit je. Definisi dapat definasi. Okey. Tadi pertama awak dah apa maksud kita nak tengok jenis-jenis. Okey, boleh, alhamdulillah. Okey. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan lakaran. Okey, baik pelajar kelas. Bila cerita tentang maksud, okey, biasanya dalam soalan RBT, soalan ada tiga bahagian. Tahu kan? Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Yang ini saya akan tunjuklah, kita akan bincang juga lepas ni. Bahagian A, soalan ABC. Soalan B, soalan subjektif. Yang mana soalan subjektif ni what we call that, okay, ini kalau awak tak lupa pula saya nak pin. Okey, nampak tadi saya lupa nak pin ke saya, patut nampak lain. Okey, baik, definisi. Okey, lakaran, apa maksud lakaran? Tadi kita dah cerita lah, lukisan ringkas. Okey, lukisan untuk apa? Apa yang ada dalam tu? Dia menunjukkan ciri-ciri penting. Tengok apa yang saya highlight sebab lepas ni saya nak awak buat nota tu. Okey anak-anak, cuba buat nota dalam bentuk berteminda. Cuba buat nota dalam bentuk berteminda. Jangan tulis panjang. Ni saya nak tunjuk macam mana cara nak ambil poin-poin, sebab tu saya tunjuk macam ni. Biasanya nota saya dah buat ringkas. Cuma saya nak tengok bila awak baca dalam buku teks, jangan tulis macam saya buat ni. Ni saya nak tunjuk kaedah macam mana awak nak ambil apa nama ni, what we call that, awak nak ambil nota maklumat yang ringkas lah. Okey, lakaran apa dia? Lukisan ringkas. Untuk apa? Dia nak tunjukkan ciri-ciri penting. Dia tak lengkap pun. Dia tanpa maklumat yang lengkap. Dia tak lengkap pun. Dia lakar je ni. Nampak dah. Okey, kalau orang kata nampak rumah, dia lakar. Pintu kat sini, tangga kat sini ni. Dia tak terperinci lagi. Yang terperinci tu benda lain. Okey. Boleh? Boleh? Mana suara awak? Aduh, Syahira mana Syahira? Boleh. Aduh. Okey, baik. Reka bentuk lakaran juga dihasilkan kelihatan kasar. Dia kasar lah, lakaran kasar lah. Nama dia ringkas dan kasar lah kan. Dia lukis saja. Maksudnya lakaran dia just bukan lakaran terperinci. Okey. Terdapat beberapa jenis lakaran yang biasanya untuk membakar idea lakaran lah.
Ah. Ya. Tadi saya saya recall sekejap so tadi kita dah tengok apa itu lakaran. Kita tengok peranan lakaran. Ni maksud dia tadi gambaran kasar. Saya dah highlight tu gambaran kasar. Okey. Bagaimana kita nak lukis? Kita lukis dari 3 pandangan. Atas, hadapan dan sisi. Okey. Tadi saya dah tunjuk dah kan 3D, apa maksud 3D. Okey. Tu kita dah tengok alatan asas. Alatan asas dia apa? Pensel. Pensel yang kita nak guna 2B dengan 4B. Okay. Apa itu pensel ni? Awak kena tahu itu je. Bold, B, bold, H, hard. Ni. Okay. Boleh Sebab bukan apa. Mungkin awak dah tahu dah. Alah cikgu pensel je. Cikgu sama je 2B, 3B, 4B. Okay, betul. Awak dah tahu. Cuma awak pelajar kena ingat bila awak nak jawab soalan. Soalan bahagian A tak apa dik. Bahagian A soalan ABC. Bahagian B itu soalan subjektif. Kalau dia kata nyatakan apa dimasukkan dengan pensel H. Inilah awak kena tulis. Okey. Tu saya nak awak faham tu. Maknanya kita bukan kita belajar ni, kita bukan hanya sekadar faham gitu je. Dia kata, kalau kata huruf V, saya tahu cikgu, itu maksud apa maksud V kan? Apa maksud V? Ya Allah. Warna hitam pula cikgu ni. Okey. Okey. Apa itu B? Apa pakai highlighter warna itu baru nampak. Okey. Huruf B. Apa itu huruf H? Itu awak kena faham lah. Okey, baik. Next, kita tengok pada definisi lakaran tadi. Apa maksud lakaran? Apa dia itu lakaran? Apa awak kena highlight adalah lukisan ringkas. Okey. Lukisan ringkas untuk apa? Nak tunjukkan ciri-ciri penting. Jadi bila awak buat tu, biar adalah pecahan. Buat gini, terminda tu. Tu pulanglah pada awak nak guna petak ke apa ke, supaya awak boleh tengok, lakaran sini. Okey. Boleh Okey. Apa lagi dia kata? Lakaran ni? Bentuk lakaran yang dihasilkan kelihatan kasar. Dan tiada ciri-ciri perincian. Nampak? Apa saya bagi kat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 4. Ringkas, tak ada ciri-ciri penting, kasar dan juga tak ada ciri-ciri yang diperincikan. Itu maksud lakaran. Jadi bila keluar ini, pentingnya bila soalan bahagian C dik. Soalan bahagian C dia lebih detail. Dia lebih detail. Dia tanya soalan 1 markah tu, satu soalan tu 10 markah. Okey. Boleh? Boleh Okey. Beberapa jenis tadi kita tengok balik. Ini adalah okey, bagus, alhamdulillah. Yang lain senyap je, pisang saya tunggu. Saya nak dengar suara awak ni. Ini kalau saya buat live YouTube ni, malu kat orang ni. Okey, baik. Okey, jenis-jenis lakaran. Ini jenis-jenis lakaran. Kita masuk sikit je. Kita dah sejam ni. Kita sejam juga Okey, sekejap Okey, baik. Jenis, kita habiskan jenis-jenis lakaran. Sebab kalau ikutkan kelas awak ni dah lewat tau. 1S, 1K, saya rasa sepatutnya kita dah masuk aplikasi teknologi dah ni. Ni dah lambat dah ni. Okey. Baik, yang pertama kita ada lakaran contengan. Yang pertama kita ada lakaran contengan.
Yang kedua, kita ada lakaran penerokaan. Okey. Ada soalan boleh tanya Tak nak bercakap pun taib lah. Alah, hai anak-anak. Okey. Yang ketiga, kita ada lakaran teknikal. Yang keempat, kita ada lakaran persembahan. Nama dah persembahan, betul tak? Okey. Dan yang kelima, kita ada lakaran digital. Apa maksud lakaran contingan tu? Biasanya kalau kita tengok dia dah bagi ikut flow dah. 1, 2, 3, 4, 5. Mula-mula dia conteng je. Lepas tu dia buat lagi detail. Pada detail tu lakaran penerokaan. Dia buat lagi detail lakaran teknikal. Dia buat lagi detail lakaran persembahan. Dia buat lagi detail lakaran digital. Lakaran digital ni lebih kepada persembahan jugalah. Cuma dia gunakan digital lah. Okey. Boleh Ada 5. Okey, kalau soalan keluar, nyatakan 5 jenis lakaran. Biasa soalan bahagian A lah tu. 1, 2, 3. Ataupun ditulis antara berikut adalah ni. Okey. Boleh? Awak pernah main Quizy tak? Kalau saya bagi Quizy secara live, boleh main tak? Quizy. Boleh? Kalau saya bagi soalan Quizy, biasa saya bagi bukan online kan? Pernah. Okey. Sekejap kalau ada nanti saya bagi Quizy, kita main Quizy sekejap. Okey. Kita habiskan. Saya habiskan dulu yang jenis lakaran. Okey. Boleh? Ni tadi. Hari ni kita habiskan jenis lancaran pula. Okay, hari ni kita habiskan sampai jenis-jenis lakaran. Saya bagi go through je sebab ini teori dek. Yang kita nak makan masa sikit adalah bila nak tunjuk tu, nak lakar. Yang itu saya harap macam ni. Bila cikgu tunjuk, awak cuba juga lukis. Okey, awak lukis dalam kertas awak ataupun dalam buku awak tu. Saya nak sepatutnya dulu saya ingat tak dalam kelas saya suruh awak beli sketchbook. Ingat tak? Saya tak tahulah awak sempat beli ke tidak. Sebab kita sempat bersemuka sebulan je, dek. Itu yang saya rasa terkilan juga kita sebenarnya ni. Terkilan dan saya pun kesian juga dengan batch awak ni. Kita sempat sebulan tak silap saya, sebulan ke 2 bulan. Lepas tu kita terus ada PDPR. Sebab itulah saya mengharapkan kerjasama awak semua untuk respon. Okey, kalau ada yang berkongsi device, kalau ada yang ada masalah device, ada masalah line, masalah data, telefon tak ada, malam baru boleh buat, telefon dengan mak ayah, itu yang saya perlukan. Sebab ada je, sebab tu kalau awak tengok, saya akan tunggu sampai malam. Awak kena ingat kehadiran awak ni saya kena catat, babe. Saya kena ambil kehadiran awak. Untuk kehadiran macam hari ni, okey, kalau kata yang saya akan rekod. Okey, saya akan rekod ni. Saya akan masukkan dalam YouTube. Siapa-siapa yang tak sempat tengok ni, PDPR kita ni, Google Meet, boleh tengok. Petang ke malam ke tak kisah. Yang penting malam tu jangan lewat sangat lah. Saya bagi sampai pukul 10. Biasanya saya bagi pukul 10 sebab pukul 10 tu saya nak key in. Saya nak key in kehadiran awak. Jadi tak ada masalah. Cerita PDPR ni, yang penting saya nak sangat awak respon. Sebab saya jadi pisang. Saya jadi pisang ni sebab awak tak respon, babe. Bukan saya je lah, cikgu-cikgu lain pun, bila awak tak respon, cikgu tak tahu apa yang berlaku pada awak. Tapi saya tengok alhamdulillah yang ada kat sini ni, yang ada hari ni dia sentiasa respon macam Sebau, Jajing, Alia. Yang sentiasa respon lah kalau saya, antara orang yang awal respon kalau saya bagi latihan dan sebagainya. Cuma yang lain-lain tu sebab ada juga parent awak telefon saya tau. Parent pelajar mesej saya, cikgu sorry telefon anak rosak. Okey, nanti balik kerja saya baru. Jadi tak apa lah, tak ada masalah. Yang penting apa yang cikgu bagi setiap kali kelas tu awak buat. Konsep dia macam itu, senang je. Awak jangan stres macam alah kelas pukul 8, kelas pukul 9.30 tadi cikgu buat live tak boleh join. Tak apa. Pada saya tak kisah. Kalau awak boleh join, kalau saya buat live pukul 10, awak boleh join pukul 10, alhamdulillah. Kalau awak rasa macam masa tu ada kerja sangat ke, tak boleh juga, awak tengok kedian. Yang saya kisah sangat, awak terus diam. Yang itu saya pisang betul, saya tak tahu. Okey, sekian sesi bebelan. Bukan bebelan, saya nak luahkan. Faham ya anak-anak? Faham ya? Faham?
Tak nak bercakap boleh type lah. Okey, baik. Okey, kita pergi pada ni sikit lagi. Okey, faham. Okey. Okey. Okey, bagus. Okey, Dia Jing kaya pun kaya, Dia Jing sebab pemimpai pun pemimpai. Dia Jing, yo meyo, nama kau awak pasang. Faham, bagus. Okey, Dia Jing. Dia Jing, yo meyo. Nak saya bercakap, awak tak respon, minum air dah dulu. Itu yang bagusnya kalau awak kat rumah kan. Awak boleh minum air sambil makan ke sambil minum, tak kisah, babe. Yang penting tak dah. Yang penting jalan. Buat. Itu je, saya alat satu je. Okay. Saya syukur sangat apa siapa yang masuk ni. Sebab tu saya akan buat fleksibel. Kadang-kadang kalau betul contoh hari ni kita ada kelas. Tiba-tiba saya memang ada kerja yang urgent hari ni kan. Kita tak sempat buat kelas hari ni. Apa saya buat biasa? Saya akan bagi juga esoknya. Boleh kan? Tak kisah kan? Yang penting kita tak tinggal. Kita tak tinggal PDPC hari minggu tu. 2 kali seminggu tu kita tak tinggal. Saya pegang prinsip tu. Okey? Memang kita tak boleh nak jangka kadang-kadang tiba-tiba urgent ada kerja kan. Terpaksa. Kadang-kadang saya buat live. Ingat tak saya buat video dalam kereta pun saya buat video. Kadang-kadang saya nak bagi kerja kat awak. Tak kisah. Janji mana saya sempat. Okey? Contoh hari tu saya balik kampung sebab ada kematian. Jadi kita tak sempat buat kelas hari Ahad. Betul tak? So saya bagilah latihan dan sebagainya. Yang penting respon. Okey, baik. Lakaran contengan. Apa maksud lakaran contengan? Dia tidak kemas dan tidak tersusun. Tengok keyword dia. Apa maksud lakaran contengan? Tak kemas, tak tersusun. Simple je. Nampak? Contoh, nak buat beg. Dia lakar. Ini yang saya kata teknik awak nak guna pensel tu, babe. Lepas ni, sebab tu kalau siapa-siapa yang minat melukis, dia dah ada teknik-teknik tu, okey, dan awak juga belajar dalam PSV. Awak juga belajar dalam PSV. Okey. Okey guys, boleh apa keyword dia? Ingat keyword ni, saya nak buat nota dalam betul-betul minda tau. Betul minda ni maknanya, lepas sekejap ni saya tunjuk sekejap lagi. Betul minda ni maknanya yang nice lah. Jangan guna satu warna je. Saya tengok awak buat kan. Bila saya kata betul minda, awak buat guna pensel je. Gunalah warna-warni. Saya nampak awak lukis tu sikit sebab nota ni awak nak guna, babe. Okey, awak nak guna sampai form 3. Okey, baik. Apa itu lakaran contengan? Susah saya nak dengar suara ni. Okey, apa keyword dia? Tidak kemas dan tidak tersusun. Okey, macam inilah contoh dia. Nampak? Dia tak tersusun. Dia lakar je, dia main lakar je. Okey, yang kedua, lakaran penerokaan. Apa maksud lakaran penerokaan? Tadi, tak kemas. Kan? Tak kemas. Tak tersusun. Penerokaan ni, apa dia? Lakaran perbandingan. Apa benda pula perbandingan ni? Kita nak bandingkan produk-produk yang dah ada di pasaran. Faham tak? Awak nak buat beg. Contoh kita nak buat beg. Awak mesti tengok beg-beg yang dah ada di pasaran. Sebab ingat tak saya kata, bila kita belajar reka bentuk ni, kita nak buat produk. Produk tu sebenarnya kita cari masalah. Kita nak selesaikan masalah tu. Okey. Kenapa orang cipta payung? Kenapa orang cipta motor? Dulu tak ada motor. Mesti daripada masalah. Dulu masalahnya kalau naik basikal lambat. Ada motor cepat sikit. Selesai masalah. Itu maknanya sebab ni. Okey. So, apa itu penerokaan? Okey, apa itu penerokaan? Okey. Perbandingan dengan produk-produk yang sedia ada lah. Dari segi apa? Dari segi trend dia, bentuk dia, okey, saiz, bahan dan sebagainya. Ini awak nak buat. Bukan hanya produk ni tau. Bukan hanya produk yang kita nak buat. Contohlah awak tengok mouse. Okey, awak tengok mouse saya. Ada 2 jenis mouse. Ini pun mouse. Ini pun mouse juga. Tapi ada 2 perbezaan mouse ni. Kan mesti ada kelebihan. Contoh yang saya tengok. Okey, mouse saya yang pertama ni. Okey. Ni kenal mouse. Mouse saya yang pertama ni tak pakai bateri. Dia pakai cas.
dia ada USB cas. Dan dia nipis. Okey. Mouse saya yang kedua, dia pakai bateri. Dia ada bateri kat dalam ni. Dia pakai bateri. So dia ada beza. Mouse, dua-dua mouse. Fungsi yang sama. Tapi mesti ada kelebihan dia. Kalau yang ini, saya dah tak perlu beli bateri. Saya cas je. Dan dia nipis, saya boleh bawa ke mana-mana. Okey. Boleh? Itu big pula. Okey. Boleh, itu penerokaan. Okey, tadi contengan. Yang kedua, penerokaan. Okey. Nice, kenapa nice? Line tak ada. Tak apa, keluar masuk tak apa. Tak kisah pun. Okey. Yang ketiga, apa yang ni, jadi masuk dia penerokaan tadi. Ni contohlah ni. Maknanya terkuar cikgu. Tak apa. Apa yang bagusnya kalau kita buat video macam ni anak-anak, awak boleh tengok balik tau. Nanti saya akan masukkan dalam YouTube saya. Yang awak tak faham tu, awak boleh tengok balik. Okey. Boleh nampak tak? Daripada sini. 1, 2, 3, 4. Nampak? Dia maksudnya kalau awak tengok penerokaan, dia teroka. Mula-mula dia buat macam ni. Mula-mula dia buat bentuk macam ni. Okey. Dia buat macam ni ada ke. Jadilah bag. Ni last. Ni dia punya last lah. Nampak? Gitu. Okey. Boleh setakat ni? Okey. Tadi kita ada penerokaan. What we call that? Contengan. Penerokaan. Okay, kita tengok yang ketiga. Inilah. Lain-lain. Ini telefon. Okey. Technical. Lakaran technical. Apa itu lakaran technical? Okey. Menggambarkan perincian. Nampak? Dia nampak? Perincian. Tadi, awal-awal tadi. Ni kena faham. Sebab tu saya bagi tadi. Ni saya tu. Dia dah ikut flow dah. Contengan, penerokaan, technical, persembahan digital. Okey. Lakaran tadi, contengan tu tidak kemas, tersusun. Biasalah. Lakar gitu je. Tengok dia bagi pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey. Yang kedua, lakaran penerokaan. Apa dia? Dia bandingkan dengan produk sedia ada. Dari segi bentuk, trend. Mungkin kalau tengok bag kan. Ni kalau bag. Dulu bag macam gini je. Sekarang bag dah macam-macam. Begitu juga telefon. Ini kalau awak tengok ni zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman telefon Nokia kan. Saya tak tahu awak tak kenal kot telefon Nokia. Jenama dulu Nokia je tau. Nokia. Okey, Nokia. Nampak? Sekarang dah macam-macam dah. Okey. Apa teknikal? Menggambarkan perincian. Apa maksud dia perincian ni? Dia ada lukisan ceraian, kerata rentas dan pelbagai sudut pandangan. Tadilah. Contoh dia. Nampak? Lukisan teknikal ni lebih detail lah. Dah lebih detail lah. Tangkai dia berapa. Dia dah macam kita sekarang ni kita nak buat bag kan. Jadi awak tengok tadi. Tadi dia buat biasa lah. Final. Dia dah jadi macam ni lah. Ni yang dia nak buat. Okay. So dia lukis balik. Detail dia. Teknikal ni lebih detail lah. Dia punya tangkai, dia punya zip macam mana, dia punya tangkai berapa panjang, tali dia berapa panjang, bahan dia, bahan nak guna apa, dia dah lebih detail lah. Itu maksud dia teknikal. Maknanya dia lebih spesifik kepada apa yang kita nak buat. Tadi tak, awal-awal tadi kita lakar je. Okey. Boleh Boleh? Lebih sikit lagi. Okey, kita habiskan jenis lakaran hari ni. Okey. Baik, lakaran teknikal. Next, apa kita ada? Next. Okey, lakaran persembahan. Awak tengok kataan pun awak dah tahu dah. Persembahan, kan? Kita kena buat persembahan. Okey, lakaran persembahan boleh membantu pelanggan. Membantu pelanggan. Bantu apa? Untuk faham konsep rekaan. Apa maksud dia? Lakaran tu bila awak tengok tu orang dah nampak. Okey, awak kena fikir macam ni. Awak sebagai pereka bentuk dan kita ada klien. Klien tu apa? Pelanggan. Bila pelanggan tengok tu, dia dah nampak dah. Contoh nanti bila awak lukis kan. Nanti okey, bila awak lukis dalam kertas tu, okey, bila awak lukis tu
uh, bila tengok tu, pelanggan dah nampak dah, oh bentuk macam ni, oh bentuk macam tu. Itu masuk lakaran persembahan. Dia lebih detail lah. Nampak? Okey. Jadi ni awak kena belajar, babe. Lakaran ni. Tadi kosong kan awak tengok kan? Sekarang ni dia dah macam warna dah. Apa yang konsep apa kita pakai ni? Nanti ni awak kena belajar, ini yang kita nak belajar dalam lakaran Victoria. Dia kali ikutkan sebenar, awak kena ada pensel warna apa dan sebagainya tau. Tapi tak apalah. Sekarang ni mana yang ada, mana yang mampu awak ada. Contoh yang paling simple, yang paling minimal saya nak tengok, awak ada 2B lah dengan 4B. Okey. Nampak? Lepas tu dia dah warna kan. Kita panggil warna dia panggil rendering. Dalam konsep dalam lakaran ni panggil rendering, bukan mewarna. Nampak? Dah nampak dah lebih detail. Jadi bila orang tengok tu, awak tengok tadi yang ini, yang pertama ni biasa je. Tengok yang kedua ni dah ada warna, apa warna nampak dah. Oh, dia punya warna coklat. Kat sini ada ni. Orang dah nampak dah. Mana kalau pelanggan tengok ataupun siapa-siapa nak buat pun, mereka bentuk tu dia dah nampak dah. Oh, kalau awak ni seorang mereka bentuk, yang nak buat tu, okey, dia dah tahu dah. Ni nak guna apa. Sebab tadi kita dah ada perincian tadi. Ni dah ada dah. Boleh. Lakaran persembahan. Okey. Ni, keyword dia apa? Keyword dia apa? Membantu pelanggan. Memahami konsep. Okey. Yang terakhir, kita ada apa? Lakaran perkembangan idea. Apa dia pula perkembangan idea ni? Menunjukkan ke semua lakaran objek. Dia tunjuk semua. Daripada mula, okey, daripada idea pertama sampailah idea terakhir. Daripada pertama sampailah terakhir. Macam mana tertiru? Inilah. Nampak? Lebih detail. Lebih detail tau. Beza dengan ini. Awak jangan tertukar dengan yang ini. Yang ini penerokaan ini dia tak detail. Dia sketching. Penerokaan ni dia sketching macam lonceng tengah macam ni je. Nampak? Okey. Boleh? Beza dengan perkembangan idea ni, dia lebih detail lah. Daripada konsep dia bentuk kotak. Okey, dia ada curve. Okey, kita nak buat. Ni, awak kena tengok konsep. Konsep dia ni. Pertama, daripada bentuk kotak. Daripada kotak ni, dia jadi, ni awak nampak Ni, ini yang saya kata tadi. Ini okey. Dia lebih, kalau jenis pensel, ni awak tengok, ni saya nak highlight sikit pensel. Hitam ni mungkin dia guna 2B, okey, ataupun lagi besar 4B. Yang ini, yang nipis ni, dia guna 2H ataupun HB. Okey, pernah tengok kan pensel HB? Apa dia panggil? Okey, apa dia panggil? Kalau yang hitam ni, okey, yang hitam ni dia panggil garis objek. Ini garis objek. Okey, kalau yang 2B ni, okey, kalau yang 2B ni dia panggil garis panduan. Okey, itu kalau dalam ni lah. Tulisan macam apa Okey, garis panduan. Okey. Boleh? Sebab tu saya kata tadi, kita perlukan 2 pensel tu. Sebab kita nak nampak beza. Sebab tu kalau awak tengok objek ni, kan? Kalau awak tengok, ni, beza kan? Boleh nampak beza. Ni. Ni garis yang tak berapa nak terang. Ini adalah garis panduan. Nampak? Yang saya kuningkan tu. Ni. Yang hitam ni garis objek. Pensel apa nak pakai? 2B ataupun 4B. Okey. Boleh? Boleh guys? Dan yang terakhir adalah lakaran digital. Okey, lakaran digital biasalah menggunakan gadget. Menggunakan gadget lah. Contoh. Dia lukis tadi. Okey. Boleh? Lakaran menggunakan alatan gadget. Okey, tak kisah
laptop ke, tablet ke, handphone ke, kalau boleh lukis kan. Okey. Boleh? Boleh? Nampak? Ini adalah software ni kalau awak minat ke arah digital, kalau awak minat ke arah lakaran, okey. Inilah. Okey. Boleh belajar? Boleh? Boleh. Okay, yang lain respon. Syukri, Syahira, Syahira. Boleh ke? Okey, yang lain. Jajing boleh. Bayan dengar suara Jajing. Alia. Saya dah panggil nama Alia tadi. Okey. Boleh okey, saya rasa kita berhenti dulu setakat tu hari ni. Okey, kita sambung lagi kelas kita besok lusa, okey? Peranan lakaran dalam aneka bentuk. Baik. Saya recap balik apa yang kita belajar hari ni. Okey. Okey. Hari ni kita dah masuk untuk pengenalan pada lakaran. Okey. Kita dah tengok alatan asas. Okey, jenis pensel dan kita dah tengok definisi lakaran. Okey, apa maksud lakaran. Okey, dan kita dah tengok jenis-jenis lakaran. Okey, so ada 3 benda lah hari ni kita belajar. Okey, so saya harap awak faham. Kalau tak faham tak apa, boleh tengok balik nanti ulangan supaya awak lebih faham dan awak lebih faham dan seperti yang saya bagi tahu tadi, ini adalah tajuk yang amat penting. Kalau saya boleh tunjuk lakaran ni, sebab lakaran ni, okay, awak akan guna daripada form 1 sampai form 5. Seperti yang saya tunjuk sebelum ni, kalau tengok dalam buku teks awak pun ada apa yang perlu kita belajar. Okay, jadi saya harap sangat untuk next class awak dah boleh cuba sediakan pensel. Nanti kita nak buat ni. Ni nampak tak? Awak kena buat. Macam mana nak buat ni? Ini asas ni. Sebab nanti saya tunjuklah sekali ni kelas. Nak buat bulat macam mana, nak buat lengkung macam mana. Sebab di akhir nanti awak kena buat objek babe. Ni. Awak kena buat ni rendering ni. Ni ada dalam buku teks awak ni. Topi. Sebab tu saya kata paling-paling tidak awak boleh lah nak. Tak adalah saya kata nak suruh Raka tu cantik. Tak payah cantik pun. Okay, yang penting faham konsep dulu. First step, faham konsep dulu. Okay, yang kedua, barulah kita datangnya cantik tu. Sebab kalau nak terus cantik, bukan benda yang senang lakaran ni. Tapi yang penting awak pegang konsep. Contoh kalau macam perspektif, awak faham apa itu perspektif. Ataupun yang paling simple hari ni, awak dah tahu dah 2D tu apa, 3D tu apa. Macam saya tunjuk tadi dah. Ni kan. So 2D. Yang sebelah kiri ni, ini 2D. Okay. Okay. Yang ini 3D. Dia simple je. Kalau kata bentuk kotak. Kalau dia kata bentuk kotak macam tu. Ataupun kita tengok 3D lain. Kalau bentuk piramid. Tu bentuk piramid. Kan. Jadi macam itu. Pandangan sisi hadapan. Sisi pandangan atas. Sorry. Pandangan atas. Nampak? Atas nampak macam mana? Nampak tak? Atas awak nampak petak. Betul? Itu saya kata awak kena faham tu. Pandangan atas. Ni yang biru ni atas. Hitam ni hadapan sisi. Dia lain pula kalau bentuk ni. Okey. Boleh termasuk 3D ni dia memberi, dia ada pandangan hadapan, sisi, dalam, kedalaman. Okey. Apa maksud dalam tu? Maknanya ke dalam lah. Kalau tengok dari depan ni, maksud dia ke dalam lah. Okey. Boleh Boleh? Okey. So itu pengenalan pada lakaran. So saya harap awak lebih faham. Okey. Ni.
Bukan, jangan jangan terkejut pula tengok, wah cikgu nak kena lukis macam ni ke? Tak. Pasal nak suruh lukis macam ni. Ha ni. Ini lakaran ni cikgu kawan saya buat ni. Dia dah guna digital lah ni. Nampak tak? Kau nampak dah bag. Oh, ini bag. Itu maksud. Kalau awak boleh lukis sampai tahap ni, kira baiklah. Okay. Tapi tak apa. jangan risau macam, Allah cikgu susahnya. Tak. Kan nak suruh lukis. Sebab ini adalah contoh pelajar yang lukis. Saya nak cakapnya, saja pun boleh lukis. Okey. Okay, kalau saya zoomkan sikit. Nampak? Okey. Boleh guys? Keluar dah sebab. Okey, tak apa. Okey. Boleh So saya berhenti dulu setakat ni. Pun awak pun ada subjek lain kan lepas ni kan? Saya nak tanya untuk subjek-subjek lain, ada yang buat ni tak? Ada yang buat Google Meet tak? Ke biasa cikgu bagi link gitu je? Hello? Korang ni memang malah cakap Aduh. Syamil baru masuk. Syamil baru datang. Cikgu tak ada buat Google Meet. Okey. Sebab kadang-kadang saya kena tanya juga. Dia kalau macam sehari awak ada berapa subjek? 3, 4 subjek kan, lebih kurang kan? Okey. Saya tengok jadual ni kat atas saja ni. Okey. Awak ada 4 subjek betul tak? Kalau 4-4 cikgu buat Google Meet, kesian juga. Sebab kami pun, cikgu-cikgu awak pun fikir data awak apa sebagainya tu. Sebab tu saya kata, awak jangan risau. Okay? Cikgu awak akan fikir juga. Yang penting, respon daripada awak semua tu. Okey. Boleh Boleh setakat ni? Boleh? Boleh Syamil baru masuk Syamil? Syamil? Oh, Syamil. Boleh. Okey, Jiajing. Syahira. Oh, Syahira. Cikgu tak jelas. Tak jelas? Amak. Tak dengar jelas tak suara saya? Tak dengar? Tak dengar. Yang lain dengar je. Dengar tak? Aku jelas je. Itulah. Daripada tadi ni. Syamil kenapa tak jelas? Kau tak kuatkan awak punya audio ni. Ini. Awak guna telefon Guna telefon kuatkanlah awak punya audio tu. Kat tepi tu. Tapi kelas dah nak habis ni Syamil. Nanti awak kena tengok recording. Nanti saya masukkan dalam YouTube. Tu pelik tu, dia tak dengar. Boleh? Yang lain dengar tak? Dengar kan? Nice. Awak guna nama nice. Cikgu tak jelas. Tak dengar. Yang lain dengar tak? Dengar. Okey. Jiajing dengar. Syamil kenapa tak dengar Syamil? Telefon awak kot. Dengar tu. Telefon awak lah tu. Saya ingatkan saya daripada saya. Okey guys. Boleh Boleh Okey. Jadi pada yang lain nanti saya akan masukkan dalam ni juga. Saya akan bagi latihan sekejap lagi dan link kehadiran lah. Yang biasa. Okey, isi kehadiran sebab saya nak sebab saya kena tik nama awak. Ni satu lagi saya nak beritahu awak. Sebab apa saya perlukan nama? Okey. Kehadiran awak ni saya kena tik. Saya kena ambil. Saya kena isi dalam kehadiran. Sebab tu saya tak tahu ni siapa nama Nice. Apa lagi ni yang lain-lain ni. Sebab tu saya kalau boleh guna nama sebenar. Kalau email awak tu macam contoh Jiajing kan. Korang saya tahu Jiajing. Yang Nice ni Syamizan Ramlan. Ramlan ke Razlan? Bukan anak cikgu Razlan ni, Syamizan Razlan. Okey, dah dengar jelas. Tadi kenapa Syamil tak dengar?
Awak baru masuk kan, Mel? Tazwi, Salmel. Dah nak habis ni, dah sejam ni kita ni. Saya dah langgar waktu cikgu lain dah. Tak apa, tak apa. Nanti boleh tengok. Nanti saya masukkan dalam grup. Ni pun saya rekod ni. Kalau awak tengok, sebab kalau awak nak tengok dalam drive awak, mungkin besar. Cuma saya harap, okey. Boleh? Ni saya nak pergi hal-hal lain. Okey pelajar. Kalau awak tengok, saya selalu bagi awak apa nama ni? Link. Betul tak? Okey. Biasanya saya akan bagi link. Kalau awak pergi pada channel saya tu. Okey. Okey, awak pergi channel saya, awak boleh type lah Cikgu Romaino. Okey, www.youtube.com. Tengok kat atas ni awak boleh type www.youtube.com/Cikgu Romaino. Okey, Cikgu Romaino, ataupun awak search dekat YouTube tu, jumpalah saya punya. Okey. So, yang kat sini belajar, okey, kat sini saya dah buat playlist lah, cantik lah. Okey, kalau tengok ni kelas tuition yang saya buat. Okey, yang saya buat di Akademi YouTuber lah. Kalau saya nak cerita, saya cerita sikit lah ini Akademi YouTuber. Okey, masa 2 minit saya nak cerita ni sikit. Okey. Di channel saya ni, okey, ini playlist kelas yang saya buat, kelas live yang saya buat sebelum ni lah. Okey, dan saya akan berterusan buat. Yang kalau tengok sebelum ni saya selalu bagi link pada awak kan. Kelas saya biasanya hari Rabu malam. Okey. Yang kedua, ini adalah playlist RBT tingkatan 1. Okey. Ni untuk awak bila awak klik kat sini pelajar, okey. Dekat sini dah ada semua tajuk. Hampir semua tajuk. Video-video yang dihasilkan oleh guru-guru RBT dalam grup saya lah. Satu Malaysia. Nampak? Akan bentuk lakaran ni. Saya dah ada dah sebenarnya. Yang ini pun dah ada dah. Yang saya buat video. Kata okey ada sini ada. Nampak? Contohnya kamera ni. Ni. Okey. Nampak? Saya dah buat pun video. Lakaran tutorial. Okey. Ataupun tajuk-tajuk lain nanti. Okey. Awak kata tak faham cikgu Romaino ajar, nak dengar cikgu lain lah. Tengok cikgu ni. Nampak? Sebab saya kalau boleh apa nama? Sebab tu saya akan bagi link dan sebagainya kan. Lakaran. Boleh tengok cikgu ni. Lakaran. So di sini ni dah ada lah ikut tajuk. Kita dalam proses nak buat ikut tajuk sampai siap lah. Okey, nampak lakaran perspektif, lakaran Victoria, semua banyak lagi. Okey, selain daripada apa yang kita akan belajar? Okey. Pertama sekali adalah kita akan tengok lakaran. Okey, selain daripada playlist, okey, awak sebenarnya playlist dah ada semua tau. Awak tengok. Ni tingkatan 2, tingkatan 3. Okey, dan ni kelas-kelas PDPR yang saya buat lah. Ni kat sini saya dah masukkan semua yang kita belajar sebelum ni. Okey, mungkin yang awak terlepas ke tengoklah. Yang kelas awak dan sebagainya. Okey, saya harap sangat. Sebab benda ni saya buat pertama sebab anak-anak murid saya. Kalau saya buat untuk pelajar luar. Okey. Sebab kalau awak tengok ada satu video saya tu sampai apa? Ni awak tengok ni. Awak tengok ni. Ni video saya yang ni. Awak tengok sampai berapa view. 27k view. Tapi pelajar luar lah, bukan pelajar saya. Okey. Boleh Okey. So carilah platform apa-apa pun saya tak kisah. Okey, yang penting awak tak faham. Okey, kata hari ni kita belajar lakaran pictorial. Awak search je lakaran pictorial RBT tingkatan 1. Banyak tau. Nampak? Awak search lakaran pictorial, tengok video saya keluar dulu. Nampak? Okey. Ataupun awak boleh pergi ke channel cikgu ni. Nampak? Ni cikgu ni dah ngajar dah ni. Ni bila dah masuk ni. Lakaran oblik apa semua ni. Jadi saya nak ceritanya, walaupun awak terlepas, macam contoh Syamel terlepas kelas, awak boleh
tahu, boleh belajar lagi, tak ada masalah. Bagi saya, belajarlah dengan cikgu mana-mana pun. Yang penting awak faham. Sebab di musim PDPR ni kita risau tu, kita risaukan pelajar. Okay, saya memang risau. Okay, boleh guys? Okay. Yang kedua saya nak cerita tentang Akademi YouTuber. Okay, di Akademi YouTuber ni saya tak tahulah awak pernah dengar atau tidak. Okay, awak boleh type ni www.academyyoutuber.com. Okay, saya bagi dekat chat. Okay, apa yang ada dekat sini, lepas ni awak boleh pergi tengok lah. Okay, saya nak highlightkan pertama kelas live tuition. Okay, awak tengok awak pergi kelas live ni, tuition ni. Kelas live ni, Akademi YouTuber ni ada setiap hari dan setiap subjek. Kalau awak tengok, awak pergi pada jadual dia ni, nampak? Hari ni hari Ahad. Okay. Hari Ahad, nampak? Hari Sabtu, Ahad, nampak? Pukul berapa? Hari ni 25 bulan kan? Betul tak? 25 bulan. Ya, kita ada kelas, banyak lah ni. Sejarah PT3, tingkatan 2. Banyak kelas-kelas live yang dibuat oleh kami. Semua subjek. Okay. So carilah platform-platform yang boleh. Selain daripada kelas, di sini juga kita ada video. Ni saya kata tadi. Contoh awak nak tengok video ni. Ni awak pergi kat video, awak pergi ke menengah rendah. Awak nak video apa dik? Semua ada. Ni. Dah ada playlist dah. Bahasa Melayu. Awak nak tengok bahasa Melayu. Awak nak bahasa Inggeris. Nak matematik. Awak klik je kat sini. Okay. Dia tu bawa kepada playlist tadi. Nampak? Dia tu bawa kepada playlist. Nampak? Dah. Awak tengok matematik pun dah lengkap dah. Sama tak dengan cikgu awak mengajar. Jadi, tak ada masalah untuk awak ulang kaji, babe. Okey. Boleh Cikgu faham masalah data. Okey. Tapi alangkah baiknya data-data awak tu digunakan untuk awak belajar daripada awak main game. Okey, saya tahu awak main PUBG, awak main ML, awak main Free Fire, awak main GTA dan sebagainya. Banyak yang melibatkan data. Tapi bila cikgu awak nak buat benda-benda gini, awak tak ada data. Tapi bukan awak lah. Rakan-rakan awak yang tak join saya hari ni kan. Yang join tu alhamdulillah. Okey, jadi saya nak tunjuknya kat sini playlist yang lengkap lah. Tengok 1.1, 1.2. Okey. Boleh belas? Okey. Dah ikut susunan dah. Okey. Boleh? Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya nak mengakhiri kelas pada hari ini? Ada apa-apa nak tanya? Kita masuk studio pula. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh nampak tak? Saya nak masuk studio, nak karaoke pula. Ya, cikgu Boleh semua? Boleh? Boleh. Yang campur kelas tu bila cikgu? Itu yang saya kena bincang dengan kelas tu lagi. Sebab kalau tengok jadual, kalau tengok jadual 1S, kelas saya satu lagi, kelas dia esok. 1S kelas dia, tak silap saya, kelas yang dua masa lah, kita ambil yang kelas 2 masa Awak hari ni 1S esok. Jam sama lebih kurang pukul 12 juga. Kalau kita tak nak kacau waktu pagi, waktu jadual lain, kita buat petang. Okey, maknanya habis kelas semua sekali pukul 1.10 kan. Kita buat pukul 1.10 ke 1.30 ke 1.30, 2.30. Sama juga konsep dia, 2 masa. Ataupun itu saya tanya kan buat malam. Malam ni mungkin ada yang free, ada yang tak free. Tapi saya kalau boleh saya nak buat gabung. Sama ada kita buat Google Meet macam ni ataupun saya buat live. Sebab saya nak respon sebenarnya, dan saya tak perlu nak mengajar dua benda yang sama. Tapi kalau saya tak akan mengajar pun benda yang sama, 2 kelas. Okey. Contoh kalau saya yang 1S tu, kan, kalau saya dah ada video ni, saya bagi dia video ni, dia tengok. Perasan tak? Kalau macam awak dulu, kalau kelas awak dulu,
Kalau kelas dia dulu, saya bagi video yang saya dah bagi satu. Sama lah maknanya macam saya ngajar. Jadi sebab tu kalau boleh sebenarnya saya nak buat apa nama ni? Apa nama ni? Nak buat ni lah. Nak buat gabung. Tapi tengok pada persetujuan lah. Kalau macam tak boleh juga, saya straight pada yang sama lah. Maknanya contoh, hari ni saya ajar dah kelas awak. 1S besok saya bagi video ni je. Sama je. Betul tak? Betul tak konsep dia? Betul tak betul saya cakap? Kalau saya berbala tak kalau saya ajar pula benda yang sama. Jadi nanti saya akan cakap benda yang sama kan. Jadi tak kisahlah kalau macam kelas awak sekalipun. Kalau kata kelas hari Isnin ada 1S, saya dah ambil topik baru. Kelas awak saya bagi video saya. Jadi saya tak ada ajar 2 kali. Okey. So saya akan buat dua kaedah lah. Hari ni saya buat Google Meet sebab dah lama sebenarnya saya nak respon awak, tapi awak ni jenis malah nak cakap ni. Syamil baru masuk grup Syamil ni siapa ni? Syamil ni. Aduh. Kita ni 1K ni dalam ni ada semua kan? Dengan kelas Cikgu Sarimah sekalian. Betul? Dalam grup kita tu. Kan? Sebab saya kalau boleh, saya nak kelas saya je. Saya jadi confused. Tak tahu. Ni dalam grup kita ni. Dalam grup Telegram ni. Kalau tengok 26 orang, 25 orang. Semua ramai lah ni. Patutnya kita bawa belas je. Tapi tak kisah pun. Cuma semua saya confused. Nanti saya confused mana satu budak saya, mana satu kelas saya, mana satu kelas Cikgu Sarimah. Kita kan dah bagi 2. Betul? Paruh lagi dengan Cikgu Sarimah kan? Jadual awak tu. Ada nama saya dengan Cikgu Sarimah. Okey. Boleh guys? Boleh guys? Boleh? Okay, saya stop dulu. Nanti saya nak bagi quiz sebagai latihan. Okay, dan juga link kehadiran. Okay. Okay, terima kasih kepada yang hadir. Siapa ni? Syaira. Saya nak screenshot pun awak tak tulis nama betul. Alia. Okay. Nice. Ada apa nama dia? Nice. Tengok saya dah lupa dah nama. Aduh. Mana Nice tadi? Apa nama dia tadi? Okay. Mana Nice? Nice. Apa nama awak Nice? Mizan. Awak ni buat confuse saya je. Okay. Tak apalah. Yang penting awak isi kehadiran nanti. Syah Mizan. Yang penting isi kehadiran ni. Jangan yang tak ada isi kehadiran pula. Okay. Tak apa. Yang lain-lain tu tolonglah ajak. Okay. Syamil. Kenapa? Angkat tangan Syamil. Syamil kenapa angkat tangan? Cakaplah nak tanya. Nak tanya cakap. Saya tak mute pun. Sebab tu saya buat. Okay pelajar. Sebab tu saya buat Google Meet. Saya buat Google Meet sebab saya nak respon awak. Saya nak rasa feeling kita macam kita ngajar kat kelas. Okay. Tu sebenarnya. Kalau awak nak tahu. Kadang-kadang cikgu awak malas. Tak ada semangat nak buat Google Meet. Pelajar tak respon tau. Pelajar tak bersuara. Kita nak pelajar bersuara. Awak tak buka kamera, okey lagi lah. Okey, awak nak jimatkan data. Okey, fine, tak ada masalah. Kita nak pelajar bersuara. Kalau cikgu tanya, faham? Faham, ramai. Biar ramai jawab. Faham, tak faham? Okey, boleh Dah panjang lagi kita. Okey, dah lebih sejam dah ni. Okey, boleh So, terima kasih pada yang hadir. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi besok. Lusa. Okey, biasanya kalau kelas setengah jam ni, kelas hari yang setengah jam saya tak akan buat live lah. Mungkin saya akan bagi latihan ataupun saya bagi video pendek. Okay, sebab dia setengah jam kan. Setengah jam tak sempat. Okay, nak tunggu pun tak apa. So, setakat ni kita buat macam tu lah. Hari yang 2 masa, kita akan mengajar. Kita akan belajar macam biasa. Hari yang 1 masa, 1S, 1K, hari besok. Besok apa? Lusa, okay, Selasa. Okay. Saya sama ada, saya subscribe YouTube cikgu. Bagus. Terbaik. Ada lagi yang belum subscribe? Jangan lupa tekan butang subscribe. Nampak tak video kat atas? Okay. Dan tekan butang loceng notification. Supaya kalau ada kelas-kelas yang saya buat, video-video baru yang saya masuk, awak akan dapat
notification. Macam mana awak dapat dekat Facebook dan sebagainya. Okey. Boleh anak-anakku sayang? Boleh anak-anakku sayang? Okey, terima kasih. Okey. Sekejap lagi saya bagi senarai nama. Okey. Untuk yang kelas saya mungkin awak confuse. Sebab kalau awak ingat kelas kita yang kita bagi awal tahun dulu. Ingat tak kita bagi dalam kelas? Betul tak? Kelas kita berapa orang je? 11 orang, 12 orang je sebenarnya. Tak ramai pun. Okey. Awak semua sekali berapa orang? Nizam? 13 orang. So sepatutnya ada 13 orang. Hari ni ada berapa orang ni? Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Okey lah, 5 orang. Kira separuh lah. Okey. Sebab tu saya kalau boleh nak gabung. Maknanya 1S saya ada 15 orang. 13 orang. Awak 12 orang. Jadi berbaloi lah kita buat kelas serentak. Itu maksud saya. Macam awak kelas subjek lain kan. Awak 25. Ramai lah. Tapi tak apalah. Tengok pada keadaan. Okey. Nak buat sekali kita gabung. Kalau kata nak buat malam. Boleh arrange. Saya tak kisah. Tapi saya perlukan sebab untuk lakaran ni saya perlu tengok lebih detail. Sebab saya takut bila awak naik tingkatan 2 babe. Sebab kita tak tahu ni COVID ni macam mana. Okey. Untuk tahun ni mungkin kalau malam saya busy. Okey, tak apa, tak payah buat. Kita tengok. Itu contoh. Saya tahu saya pun busy malam ni. Okey. Ada juga tapi itulah susah saya nak dapat persetujuan semua. Busy game. Ya, entah Mizan main game je. Boleh main game. Tak salah pun main game, dek. Saya tak marah. Saya tak marah awak main game, biasalah itu apa? Entertainment awak kan. Tapi jangan sampai awak main game tu data awak habis untuk PUBG, ML, Free Fire kan. Tapi bila cikgu nak buat PDPC ni, PDPR, awak masalah data. Itu sebenarnya saya tak apa-apa berkenan. Awak nak main game saya daripada pukul 12 sampai pukul 3 pagi kan. Saya tak boleh buat apa selagi mak ayah awak marah pun awak tak peduli. Lagikan cikgu. Yang tak nampak awak apa yang berlaku. Begitu guys. Okey. Boleh? Okey. Boleh panjang pula saya bebel. Jangan sampai pukul 2 dah rasa ada meeting sekejap lagi. Okey. Boleh. So terima kasih pada yang hadir, yang tak hadir lagi 6 orang tu nanti saya tengok siapa. Okey, sebab ada juga hari tu masalahnya parent dia bekerja. Okey, so jumpa lagi. Ada apa-apa masalah, pertanyaan sebagainya, boleh tanya kat grup. Okey, untuk hari ni buat nota nota betul di dalam buku, buat peta minda apa yang awak faham, apa yang awak belajar hari ni. Okey. Kalau tak faham boleh kembali menonton video saya. Okey. Tak tahulah. Nampak saya akan upload kejap lagi. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bye-bye. Okey, sebab tu betul lah. Pergi tengok kelas BI pula. Kenapa? Nice. Nice nak tanya apa? Angkat tangan. Oh, nice. Ya je Nisan. Syamil. Syamil jangan keluar lagi. Siapa suruh bawa masuk? Kenapa Syamil bawa masuk? Oh, Mel. Betul ke Syamil? Itu nama lain. Bizam bagi. Bizam. Tak. Syamil sebelum ni tak ada dalam grup Saya tengok baru masuk grup tu. Awak kelas saya ke kelas cikgu Sarimah? Sebab saya makan. Saya tengok awak baru masuk ni. Berdua orang ni. Zarif, Iqmal. Tak apalah, nanti saya cek balik. Sebelum ni kenapa awak tak masuk grup?
Tak ada dalam grup ke sebelum ni? Kalau nanti saya nak semak balik ni. Saya yang penting 13 orang tu ada dalam ni. Grup RBT ni. Sebab mungkin Cikgu Sarimah dia akan kelas lain. Dia grup mesti dia mungkin dia grup dia. Kenapa sebelum ni tak ada dalam grup? Mel. Bahaya Mel. Nanti kau tak tahu apa-apa nanti kan bahaya betul. Okay, tak apalah, alhamdulillah lah awak dah masuk lah ni. Tak silap saya Mizan kot masukkan. Ya tahu. Saya tanya kenapa sebelum ni. Memang Mizan masukkan. Saya tanya kenapa sebelum ni awak tak ada dalam grup. Kan saya dah bagi kat grup kelas link ni, cikgu. Grup ni kan saya bagi kat grup kelas. Tak silap saya. Grup WhatsApp ke apa. Untuk awak link. Untuk awak masuk link. Memang tak masuk ke sebelum ni? Cuba bersuara. Saya nak type. Benda boleh cakap kau tak cakap. Apa benda lah kau ni? Syahira? Oh, Syahira. Okay, tak apalah as long as awak dah masuk dah. Okay? Okay dah tu. Yang penting, ada yang tertinggal, repeat balik, tengok balik dalam di channel saya tu, yang mana kelas-kelas tertinggal, tengok je balik. Buatlah latihan dan sebagainya tu. Boleh? Boleh, Mel? Ni pun tak cukup lagi ni. Boleh, Syamil, Okay? Okay semua? InsyaAllah. Okay. Okay. InsyaAllah. Okay. Saya left dulu Assalamualaikum. Apa-apa, nanti respon kat grup.